إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام الصديقين. شؤونهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Surah ayat berapa? 39. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تجعل مع الله إلها آخر. Situ. Dan janganlah engkau jadikan di samping Allah Ta'ala itu Tuhan yang lain. Yani di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulang sebutannya sekali lagi untuk mengingatkan dengan bersungguh-sungguh agar manusia mentauhidkan Allah Ta'ala. Berurusan mengenal Tuhan, urusan mentauhidkan Allah Ta'ala adalah urusan dasar yang terbesar sekali. Kalau rosak urusan ini, maka ibadat lain tidak diiktiraf, tidak diaku oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana ia merupakan tapak. Akidah merupakan tapak, tempat diletakkan segala amalan. Tanpa tapak, ibadat yang akan runtuh. Maka tauhid adalah merupakan dasar yang besar dan menjadi seruan utama semua para nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, agar manusia mentauhidkan. Apa tauhid? Mengesakan. Lawan dia apa? Tasyrik, menyengutukan. Ya, menyengutukan Ta'ala, Tuhan tak ampun. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru duna dzalika liman yasha. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah Ta'ala tidak memberi keampunan pada orang yang menyengutukan dia. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan dia sendiri mengampun dosa yang lain daripada itu. Mana tu benda yang paling besar ialah menjaga ketauhidan, kerana ia merupakan perintah. Yang perintah yang paling besar ni, perintah yang mula-mula sekali dan juga yang akhir sekali. Perintah untuk mengenali dia, dan penutup pun dengan dia juga. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir kalam dia la ilaha illallah, mana akhir kalam dia tetap dalam keadaan dia beriman kepada Ta'ala, maka dakhala jannah, syurga empat ni. Awal wajibil alal insani ma'rifatun ilahi bistiqan. Awal yang wajib bagi insan ma'rifah akan Tuhan, untuk membina akan tauhid yang sebenar. Arti yang paling besar ni, tauhid selamat. Dia menyeberang ke alam selepas ini dengan tauhid yang bersih, maka dia akan dapat berbagai-bagai kelebihan, pertolongan, mukjizat, ya apa nama ni, iaitulah daripada bantuan Nabi dan syafaah dan sebagainya. Adapun kalau tauhid dia tak ada habis, ya, mana dia tak akan diberi peluang apa pun, bahkan dia akan menduduki neraka Jahannam secara kekal. Ya, neraka Jahannam dia tak terima orang yang ada iman walaupun sedikit secara kekal. Ya, yang secara kekal ni orang yang tidak ada iman. Habis. Allah. Maka siapa yang dalam hatinya tidak ada niat untuk mentauhidkan Allah Ta'ala, man tidak ada iman, nescaya batallah amalannya. Faqad habita amaluhum, Tuhan batalkan semua amalan ni. Dan kesudahan orang yang tidak mentauhidkan Allah nasi menjadi ia syirik,
dia di dalam dunia dan kemudian akan dicampakkan ke dalam neraka, yang ini secara kekal, sebagaimana dinyatakan di penghujung ayat ini. Fatulqa fi jahannama maluman madhura. Fatulqa mana mereka dihumban, dicampak, dibaling ke dalam neraka Jahannam, ya, dengan apa? Tercela, maluman madhura, dan terbuang. Mana dimasukkan secara hina. Mereka ini mencabar benda yang paling besar, mencabar ketuhanan Allah Ta'ala. Tuhan itu tunggal, tiba-tiba dia mengiktikat sebaliknya. Dinur ra'i, agama mengikut kepala otak dia ini. Ini sesat. Yang ini tercela kerana perbuatannya keji, seburuk-buruk, sekeji-keji, sedahsyat-dahsyat dosa ialah syirik, ya. Lagi pula terbuang kerana terhalau daripada mendapat sebarang kebaikan. Orang syirik tutup jalan paling hina panjang. Sebab mereka ni apa? Dosa paling hebat, mencabar ketuhanan memang. Ya, dia tidak mengaku ketuhanan Allah. Mengaku ketuhanan makna apa? Mengiktikadkan Tuhan tu wahid. Ya, Allah Ta'ala tu tunggal. Kalau kata Tuhan tu ada tapi ambil yang lain, tu tak mengaku ketuhanan Tuhan. Dia mencabar. Bahawa ketuhanan dia menuntut kepada tauhid. Ketuhanan tu menuntut kepada makna tauhid. Wa ilahukum ilahun wahid. Tuhan kamu ilahun wahid, Tuhan yang tunggal. Tiba-tiba ngaku Tuhan, lepas tu tak tunggalkan Tuhan, dia bawa tasyrik, menyekutu yang lain. Habis tu rosak. Terjaga tu. Ini benda paling besar. Lepas tu soalan akhir pun awal ke dalam kubur apa? Tauhid. Mar rabbuka. Dia tak tanya kam arkamus salat. Tak ada. Berapa rukun sembahyang? Dia tak tanya dan dia tanya siapa Tuhan kamu. Ya. Qala Allah Ta'ala afa asfakum rabbukum bin nabiyyin wattakhadha minal malaikati inasa innakum latakuluna qawlan azima. Afa asfakum, adakah patut Tuhan kamu memilih anak-anak lelaki untuk kamu sedangkan dia mengambil anak perempuan? Mujahat juga, ya, mengadakan Tuhan bagi Tuhan satu hal, dia tuduh Tuhan tu beranak. Lepas tu pula yang jantan dia ambil zina lagi kat Tuhan. Tu puaka. Jahat tuan ni. Adakah patut maknanya mereka memilih yang lelaki banin, ya. Apa asfakum rabbukum bil banin wattakhadha minal malaika inasan. Dan mengambil anak perempuan daripada golongan malaikat, sesungguhnya kamu mengucap kata-kata yang besar sekali kesalahan. Kemudian dia kata malaikat yang perempuan lagi Tuhan, dah ada salah. Kemudian malaikat pula dia kata perempuan, mana dia malaikat perempuan? Malaikat dia tidak lelaki dan tidak perempuan. Siapa yang mengatakan malaikat perempuan, kufur. Siapa yang mengatakan malaikat lelaki, fasik, berdosa besar. Dan malaikat dia ada rupa lelaki. Itu malaikat Jibril ni merupa Dihyatul Qalbi, seorang sahabat yang cantik, Dihya Al-Qalbi. Dia kalau turun dia rupa tu. Jadi ada rupa lelaki tapi bukan lelaki. Dia datang kepada Nabi Zakaria pun, Nabi Lut alaihissalam nak hapus pun dia rupa lelaki. Ya, itu yang perempuan Nabi Lut buah, dia dah sound cantik-cantik malaikat, rupa malaikat dah benam dia. Dia ingat orang. Huraian dia, setelah Allah Ta'ala menyebutkan kejahilan orang-orang musyrik, mana orang yang menyengutukan Tuhan di Mekah ni, yang bersikap syirik. Kemudian disusulnya pula di sini dengan celaan, kutukan Allah Ta'ala terhadap anggapan mereka yang lebih buruk, iaitu mencela. Allah Ta'ala mencela, adakah patut kamu pilih anak lelaki sedangkan diri Tuhan sendiri tidak? Walhal kamu tahu anak-anak lelaki lebih utama dia anak perempuan. Segi pandangan mereka je anak lelaki perempuan apa? Perempuan anak perempuan dia tanam buat dia. Ya, dia bagi dia tak ada nilai. Yang tu pula kamu nisbahkan tu anak Tuhan. Ini semua kerja jahat begini. Sedangkan Allah Ta'ala tidak mengambil anak, tidak layak. Mustahil. Kalau Tuhan tanya kita macam, boleh tak Allah Ta'ala maha kuasa, maha penentu,
dia menjadikan anak bagi dia. Kalau orang tanya macam tu, tuan-tuan tanya dia balik, apa hukum anak bagi Tuhan? Tanya dia balik. Kalau dia tak boleh jawab, suruh dia belajar lagi. Datang kat rumah, bawa nota aku ajar mau. Soalan biolognya. Anak bagi Tuhan apa hukum? Mustahil. Anak bagi Tuhan adalah mustahil. Maka tanya kudrat iradat takluk pada benda apa? Benda harus. Al-qudratu wal iradatu muta'alliqatani bi jami'il mumkinat. La jaizat wala mustahilat. La wajibat wala mustahilat. Al-qudrat dan iradat takluk dia apa? Mengada, menentu dan mengada pada benda yang harus, bukan benda mustahil, bukan benda yang wajib. Maka anak bagi Tuhan adalah mustahil. Maka kudrat anak dia tidak takluk ke situ. Bila tak takluk ke situ, tidak dipanggil dia lemah. Tidak dikatakan Tuhan itu lemah kalau dia tidak menjadikan anak bagi dia. Itu maksud. Dia jadikan isteri bagi dia. Itu maksudnya. Dan tidak dikatakan Tuhan lemah pula Tuhan tak menjadikan ilmu bagi dia. Faham? Sebab ilmu minal wajibat, benda wajib. Kalau kita kata Tuhan jadi anak bagi dia, bermakna sudah berubah hakikat. Mustahil jadi harus. Itu salah. Kalau jadi ilmu bagi dia, ilmu benda wajib, maka kalau jadikan ilmu, dia jadi pada apa? Tahsilul hasil. Ilmu dah wajib bagi Tuhan. Kau nak jadi apa benda dah ada. Itu menghasilkan benda yang dah ada. Itu benda kalam sia-sia. Tak ada faedah pertanyaan tu. Sama dengan kita ada mata, maka mata kita pergi jumpa doktor kan. Doktor tolong cek mata anak saya. Apa San? Mata saya dah lama tak nampak kan. Mata saya dah lama tak dengar. Doktor tengok mata bawah kan. Ataupun kita kata tolong cek telinga saya, sebab telinga saya dah lama tak dapat melihat dengan sempurna. Doktor kata kau ni kepala masuk air. Sebab tu bukan peranan dia. Mata tak dipanggil rosak kalau dia tidak mendengar. Telinga tidak dipanggil rosak kalau dia tidak melihat. Sebab tu bukan takluk dia, bukan peranan, bukan kerja dia. Itu maksudnya. Sebab tidak dikatakan. Sebab kalau orang tanya, kita nak tahu, boleh tak Tuhan jadikan anak bagi dia? Tanya soalan kau pandai menyoal tak? Kalau kau tak boleh menyoal, kau pergi belajar lagi. Orang macam tu kan serah ni kan. Soalan kau ni soalan iblis dia. Lagi bongkok lagi. Soalan kau ni soalan iblis. Sebab iblis pernah tanya tu, siapa jadikan langit? Tuhan. Bumi? Tuhan. Kita semua ni? Tuhan. Last sikit, siapa jadikan Tuhan ni? Itu soalan iblis tu. Soalan iblis dalam hadis ni. Syaitan akan datang ditanya satu. Semua kau jawab Allah jadi. Allah. Last sekali siapa jadikan Allah ni? Siapa jadikan Tuhan? Ya, langit jadi Tuhan, bumi Tuhan lah, Daud semua Tuhan jadikan. Sekarang siapa jadikan Tuhan? Soalan dia lebih keling daripada keling. Ada keling ni. Dia dengar. Sekarang dia tanya siapa jadikan Tuhan. Bila sebut Tuhan, zat yang tidak menerima taksir, dia tidak menerima kesan kejadian. Kalau dia kena jadi, dia bukan Tuhan, dia makhluk kan? Sebab apa tak terima menjadi? Sebab wujuduhu asliyun. Wujud Allah Ta'ala tu asli, asal wujud dia. Wujud makhluk arid baru datang. Sebab tu kita ada tarikh lahir. Baru datang. Dulu tak ada tahun 60-an. Dia lahir tahun apa? 40-an. 70-an lah. Baru balik. Dia tarikh lahir 60 kan? Dia pada 40 dia tak ada lagi. Mana asal dia adamun makhdun, ketiadaan. Kemudian baru sampai masa lahir jadi. Bermakna wujud dia benda baru. Benda yang baru macam ni dia berajat pada mujid, fa'il, orang menjadi. Adapun Tuhan bukan macam tu. Wujud dia asli. Dia tak pernah menerima ketiadaan. Jadi salah soalan tu. Adakah patut zat yang bersifat kidam mempunyai fa'il atau mujid atau mukhassis? Tak layak. Sebab main Usuluddin cegah kena memang akal kan. Dia mengenal dengan akal, ligat kan tahu. Tapi masih bawah lagi makrifat. Dia belum pakai zauq, belum kuat. Jadi dia pakai akal. Sedap lah buat pung tembak. Dia boleh mentasbitkan
kewujudan Allah Ta'ala. Ya, tapi nak merasa, merasa kena jalan ni pula, tauhid khas. Ya. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan sesungguhnya kamu mengucapkan kata-kata yang besar sekali. Ini kes besar ni. Dah lah kau nak kata Tuhan tu ada anak, sepatutnya tak boleh dikata. Kemudian nak beranak belakang, ambil yang jantan, dia mesti nak bagi Tuhan. Oh, lagi kacau. Itu satu apa? Perkataan keji. Sebab tu mereka memang dibaling dalam neraka secara kekal. Kemudian ada 3 kesalahan ini. Orang-orang musyrikin ni yang menyentuh Tuhan. Pertama apa? Mereka salah menganggap malaikat. Dia kata malaikat punya perempuan tu yang Tuhan punya, yang lemah. Ya, padahal malaikat bukan sedemikian. Padahal mereka adalah makhluk Allah yang paling mulia. La ya'suna ma amarahum, yang tak pernah derhaka perintah Tuhan. Itu sifat malaikat. Tengok Isra Mi'raj kan? Nabi tu malaikat tu sujud. Kan? Nabi bangun, dia datang Nabi salam. Lepas tu dia sujud balik. Ya, ibu tahun sujud, angkat-angkat kepala. Kita semain tasbih je berdengung kepala. Aku lagi kepala tu iman dia baca damat no tasbih. Kan? Tu degap tangkap. Ini ibu tahun tak ada apa-apa. Sujud dia sujud. Dia tak pernah derhaka. Ya, sebab dia apa? Tidak ada unsur nafsan. Dia tak makan, ya, tak minum. Senang. Kita pula makan dia nak bercakap tu. Kita nak cari makan. Belum nak makan sikit, ada makan nak makan banyak kan. Kau bagi sikit lah, jolok lebih sikit kan. Kau bagi orang nak makan banyak sikit, kamu jolok banyak dia. Macam-macam. Dan kekuatannya sangat besar kerana dapat membinasakan sebuah negeri sehingga menjadi yang di atas terbalik ke bawah. Sadum dia balik kan. Nabi Lut punya kaum kan, malaikat datang diangkat dibalik, yang bawah ke atas ke bawah, pum, habis lingkup, mampu semua tuan. Habis kau nak bangsa malaikat macam tu tak padan. Jibril alaihissalam, dunia yang kau letak hanya ada antara mata kanan dengan mata kiri. Matahari matahari tu kau letak dengan Jibril, matahari tu duduk dia antara mata kanan mata kiri Jibril. Besar tak besar Jibril. Tu ya. Dia kalau ada sepak kita mampu. Dia jaga kah dia, malaikat dia tengking orang mati kan. Saihah satu tengkingan yang menggegarkan, tercabut nyawa kena tengking malaikat. Satu kaum kan, dia degil-degil, malaikat tengking sekali. Satu kampung, satu karya tu mampu habis kena tengking, tercabut roh. Malaikat tengking, tercabut roh daripada jasad tu ni. Tubuh tengkingan malaikat belum dia sepak lagi. Ya. Tapi walau bagaimanapun dia tetap makhluk Tuhan. Sebab tu Nabi Ibrahim tak menyandarkan diri daripada malaikat Jibril apabila malaikat Jibril menawarkan nak menolong dia ketika dalam api. Dia kata fa'ama ilallah fa'balawa amma ilaika falah. Pada Allah aku ada hajat, pada engkau Jibril aku tak ada hajat. Itu ada bab pangkat Khalil, kekasih Allah. Mana orang yang mengenali Tuhan sebenarnya. Yang kedua adalah salah perbuatan mereka kafir musyrikin. Setengah mereka itu menyembah kepada malaikat. Ya, sembah mesti daripada makhluk kepada Khalik. Minal adna ilal a'la, daripada bawah ke atas. Ya, minal mustawa sama tadi. Kita malaikat di sudut apa, kita ada persamaan mustawa dengan dia apa? Makhluk. Walaupun dia hebat, satu sudut Allah Ta'ala bagi dia kehebatan, tapi tetap dia adalah makhluk ciptaan, dia bukan Tuhan. Itu sudut itu maknanya. Batal layak dijadikan Tuhan. Dan memang tak ada sifat ketuhanan melainkan pada Allah Ta'ala. Yang ketiga, kesalahan yang lebih besar ialah berdusta terhadap Ta'ala. Ya, dia membangsakan benda yang tidak ada anak ke Tuhan. Lam yalid walam yulad. Lam yalid, dia tidak beranak. Walam yulad, dan dia tidak diberanakkan. Tuhan bukan bin pada siapa, dan tidak ada orang dibinkan dengan dia. Kana Allah wala syai'a ma'ah. Allah Ta'ala telah mawjud pada hakikat dia, dan tidak ada satu benda yang sedekat ma'a serta tak ada. Ya, tak ada satu benda yang boleh ma'a dengan Tuhan. Ada pun Tuhan ma'a dengan kita. Ma'iyah tu sifat Tuhan. Wa huwa ma'akum. Atau ma'iyah, ma'akum serta kamu. Serta mana? Serta dengan makna apa dia? Bukan hisiah, tapi maknawiyah. Ya, pada makna kita dengan Tuhan tak lepas. Ya, mana ada makhluk terlepas dari iradah, dari kudrah, daripada ilmu sama' basar ni, mana dapat? Semua terikat. Ya, terikat dengan cara at-takhsis, iradat. Kita terikat Tuhan dengan cara at-taksir, itu kudrat.
terikat dengan cara inkishaf 3, ilmu, sama, basar. Ya, tak lepas kan. Tu ma'iyah. Mana dia dengan kita ma'iyah. Adapun kita nak iyah serta dengan dia tak boleh, tak layak. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada satu pun yang kufu setanding dengan Tuhan, tak ada. Dia ahad, tunggal dalam ketuhanan. Jadi 3 kesalahan besar ni yang dilakukan oleh puak-puak ya kafir neraka jahanam. Jadi dia puak-puak musyrikin dan ni. Jadi oleh kerana peringatan Allah Ta'ala dalam ayat ini telah jelas, tak payah nak tawil-tawil, jelas terang lagi berseluruh, istimewa disampaikan menerusi bahasa mereka sendiri. Ya, bahasa tiap-tiap kamu. Bahasa kita langit, bahasa boleh panggil? Bahasa apa? Tahliliyah ni. Bahasa tahliliyah bersama bahasa tarkibiyah. Bahasa Melayu tarkib, ya, susun. Kalau kita ambil satu bahasa Arab, satu kalimah aja, ya, qama. Kalau kita terjemah aja, telah berdirilah oleh seorang lelaki. Wah, paling panjang kan. Arab baru 3 huruf je, qaf, alif, mim, qama. Ya, maka ditahlil apa tahlil? Dia pusing. Daripada qama mati jadi mudhari', bubuh haraf mudhara'ah. Qama yakumu. Yakumu. Maknanya apa? Sedang berdiri. Kalau amar arahan, buang tu pula haraf mudhara'ah, masuk tu kum. Berdiri tu dia pusing. Bahasa kita tarkib dah. Ya, kalau suruh berdiri, kum, mana hendaklah berdiri oleh seorang lelaki. Oh, yang panjang terjemahan kan. Lepas tu kalau kita Arab satu, kita terjemah bahasa Melayu, dia bagi 3 kan, 3 kulit jadi 4 kulit. Kita Arab satu. Sebab bahasa kita susun. Sebab kalau Quran yang kalau kitab samawi pakai bahasa Melayu, ingat lepas bumbung. Dia susun lepas bumbung. Ya, sebab bahasa kita susun. Ya, sebab tu bahasa Quran tahlil. Bahasa Injil Ibrani tahlil. Ethiopia tahlil, semua tahlil. Ya, bahasa yang baru dia boleh pusing. Dia boleh i'rab satu. Sebab tu kalau bahasa ni kalau kita mengaji dalam Arabia, dia ada ilmu saraf panggil. Ya, ilmu saraf dia panggil apa? Dia i'lal. Kalau ilmu nahwu i'rab. Apa makna i'rab? Ya, taghyiru awakhir kalimi li ikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha lafzan aw takdiran. Itu guna lagi nahwu. Ya, maknanya perubahan akhir kalimah. Nahwu dia main akhir dan atau bawa hakikan, semua tu bukan boleh sebarang tu. Ya, kalau dibaca sebarang, kalau baca orang tahu tak jadi nahwu ni. Ya, apa jadi, kenapa baca nasab jadi apa? Kenapa baca majrur jadi apa? Semua jadi hukum. Batu Quran dia terus tak ada baris. Bahkan titik pun tak ada. Dia orang boleh baca sebab apa? Dia ada kekuatan, dia panggil Zawqil Arabi. Dia boleh baca. Batu satu perbahasan di dulu di timur di Eropah, bila seorang padri dia orang cabar Quran, tamadun pembacaan lebih hebat bahasa dia. So orang jawab, bangun Maulana di India, dengan baju dia jebar semua, dia naik atas. Dia kata tamadun pembacaan yang lebih canggih daripada era Islam. Mana bukti dia kata? Dia kata tengok Islam, tengok kitab bahasa Arab kalau tulis bahasa tak ada titik, tak ada apa. Maulana sebab dia, kami tak ada titik pun kami boleh berhenti. Kamu tak ada titik, babas dia. Dia titik kawan tu cukup, selenda habis dia. Ya, sebab kita baca kaedah semua penuh kaedah. Ya, kalau kata bismillah, ba tu apa? Harfu jarin, ismi majrurun bil ba wa alamatu jarihi kasatun zahiratun fi akhiri, atau i'rab satu dan. Ya, sebab apa dia baca bismi, tak boleh baca bismu, tak boleh baca bisma, tu ba tu ada. Ba tu harfu jar, huruf jar, mana isim masuk dia mesti bagi bawah. Tak boleh baca bisma, tak boleh, salah. Bismu tak boleh, baca bismi. Ya, asal dia al-ismu. Ya, tapi kenapa bismi tak ada baca bi ismu? Buang harap tu. Dia panggil kasrat istiqmal sebab banyak guna. Oleh kerana tu buang hamzah ismu tu, maka tandakan dia dibuang, alif mahzufah, ambil 2/3 dia masuk ke pangkal ba. Sebab tu ba bismillah dia panjang. Ya, tengok bismillah. Jangan ini saja nak lakukan. Itu isyaratun ila alif al-mahzufah.
Isyarat pada alif yang dihazaf. Daripada kalimah ismun, dia buang alif tu, dimasukkan pangkal. Isyarat bism, sebab debat tu panjang. Kan? Bukan sembarang tu. Kan? Sebab apa dibuang? Kasatu istiqmal. Sebab banyak kegunaan. Sebab Nabi kata, kullu amrin zibalin la yubda'u fi bismillah fa huwa aqta. Kata pekerjaan tak boleh bismillah, aqta, tak ada berkat, terpotong. Dia nak makan bismillah, dulu ada bismillah, semua bismillah banyak. Bila banyak diringankan, buang hamzah tu. Tak kat pangkal ni. Tak ada baca bismillah, bismillah berat bunyi banyak-banyak, baca bismillah tu je. Ya, semua ada isyarat kan. Oh, dia dengar ulama tu orang buat tu melopong. Ya, bahasa canggih Quran, in syartiyah, bila in dia jawab syarat, mana ke jawab dia? Semua dia siap. Melopong dia kena tali dengan Maulana. Selenda tu. Kami tak ada bagi boleh baca, engkau ada titik pun babas baca kan. Sebab tu bila Quran dah ada bagi tak tu baca macam batang kelapa bagi tu pada teruk now tu. Tu baling dalam longkang ni. So kau baca Cina kau boleh baca, orang putih bukan bergabuk kau. Dalam kubur tak ada, malaikat tak ada, what is your name tak ada. Dia kata marrabuka dia. Kalau tak jawab pada mama kena tak ada. Ya, bahasa kita kena tengok dan aku ni umat Rasulullah SAW. Bahasa tercanggih, bahasa Quran, bahasa Nusa Al-Quran, bahasa Arab. Kalau bahasa orang putih aku bergabuk, kenapa bahasa Quran aku tak nak mengaji? Kan, tambah tak boleh baca Quran sui betul mungkin. Tak ada baca Quran ni sui betul dan ya, pemalas panggil. Guru berlambak ni. Ego tak nak belajar. Pergilah menghadap kan. Ada satu anak murid Tuan Syekh Faiz ni. Tua tuan. Tak tahu baca. Dia mengaji, Syekh Faiz kata tak apa mengaji. Quran tak 14 tahun insya-Allah berkat boleh. Dia mengaji lalai dia guru Quran. Ramai nak murid dengan dia kan. Tu. Dia penyakit, dia kena satu penyakit kanser apa? Mimalit lamsin. Kena tu habislah. Guru depan rumah dia buat dah. Ya. Penyakit dalam dan kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani liyadzakkaru wa ma yaziduhum illa nufura. Walaqad sarrafna, dan sesungguhnya kami, ini Allah Taala telah menerangkan. Ni pun ada orang usik juga ni. Walaqad sarrafna, semuanya kami. Kata Tuhan tunggal ni kami ramai. Kan? Tu ada jawapan semua dia. Nahnu khalaqna. Ya, nahnu khalaqna. Dia kata akhluqu. Nahnu khalaqna. Kami, nahnu tu kami jamak. Ya, sebab kita mengaji bahasa Arab tahulah. Nahnu dia punya wadak dua tu. Satu dipanggil mutakallim ma'a ghairih, satu lagi li muazzim nafsah. Maka ke dalam Quran dipanggil nahnu kami, bukan mutakallim ma'a nafsih. Bukan mana orang bercakap serta ada orang lain ramai. Kami mana ramai tak. Dia guna muazzim nafsah, membesarkan diri. Tu maksud dia. Bila sebut kami tu mana membesarkan diri. Lepas tu bila kita nampak lapak kami je, kita kena rasa betapa hebat dan besarnya Allah Ta'ala, keagungan dia. Ya. Walaqad sarrafna. Sesungguhnya kami yang Ta'ala telah menerangkan di dalam Al-Quran ini agar mereka beringat, ya, liyadzakkaru, mengambil peringatan, tetapi tidak lain hanyalah menambahkan mereka lari dari kebenaran. Wa ma yaziduhum, tak menambah mereka illa nufura, lagi makin lagi. Sebab tu ini semua ayat Quran sengaja kalau bagi kita baca ayat macam ni menjadi apa dipanggil tasliyatan, menyejukkan jiwa, pelipur lara panggil. Sebab apa? Rasul bawa Quran pun jadi macam ni orang lain, apa lagi kita, siapa sangat kita. Itu semua obat-obat jiwa panggil. Bila kita baca Quran banyak kelebihan ni, ya. Yani sesungguhnya kami telah menerangkan dalam Al-Quran ini beberapa bukti dan hujah yang membuat bermacam-macam perumpamaan serta memperingatkan mereka dengan ancaman-ancaman agar mereka beringat, tetapi rupanya mereka bertambah-tambah jauh, liar serta melarikan diri daripada kebenaran. Ya. Sebab Nabi-Nabi yang paling kuat uji ni, uji kuat kan. Inna asyaddan nas wala anil anbiya sumal amsal fal amsal. Orang yang paling kuat diuji coba tak lain kalangan kekasih Nabi-Nabi. Tengok standardnya Nabi Rasul bawa kitab dia tak boleh lari kan. Tak nak dengar. Tak apa kita nak kata kan. Kalau kena kita macam ni bukan kitab, ni bukan kitab pada bapak kau tu, mula keluar. Ni kitab bina sama tu lah, malaikat bawakan bapak kau punya kitab kan. Ni angin gitu kan. Kitab Allah Ta'ala dibuat dia lari. Jadi kita baca Quran, benda ni disebut, jadi kita pun akan rasa apa? Tenang dia tu.
Rasul hebat tuan uji macam ni. Apatah lagi kita maknanya. Taga kita tak ada apalah, ya, sikit sangat. Habis. Sesungguhnya kami telah menerangkan dalam Al-Quran beberapa bukti dan hujjah. Sebab tu Quran dipanggil apa? Hujjatun damiratun. Hujjah damirah. Mana hujjah yang dia boleh pecah kepala siapa nak berlawan ni. Bawa datang. Hatu burhanakum in kuntum. Bawa datang. Kau punya apa? Dia punya apa? Burhan kamu, dalil-dalil kamu kalau kamu nak bawa hujjah. Tak dapat. Kau suruh bawa surah pun tak apa. Tak boleh. Ya. Sekiranya apa? Ya. Quran tu apa? Ya. Sekiranya kamu apa? Tidak yakin dengan Al-Quran kan? Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin. Kalau kamu ragu tak percaya, fa'tu bisuratin mimis. Wad'u syuhadakum, panggil sekutu-sekutu kamu, ahli bahasa kamu panggil. Ya. Kemudian Tuhan kata fa in lam taf'alu walan taf'alu. Tuhan jawab dah. Sekiranya kamu tak boleh buat, kemudian walan taf'alu, sememangnya kamu tak boleh buat selama-lama. Balan maksud yang mudhari' ibarati istimrar wa dawam. Ya, maka fattakun nar, hendaklah kamu takut akan bakaran neraka Ta'ala. Wa quduhan nas wal hijarah, penghuni neraka jahanam tu ialah annas, manusia orang kafir, hijarah, batu-batu yang direka bentuk jadi apa? Tokong berhala tu. Yang bagi macam-macam semua tu masuk ke neraka tempat tu. Ya. Kemudian kullau kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idzan lattabaghaw ila lattabaghaw ila zil arsyil sabila. Dan katakan kalau ada di samping Allah Ta'ala tu beberapa tuan, kalau ada ni laulim tina'il wujud panggil. Kalau ada, maknanya memang tak ada benda tu. Yang lain seperti yang mereka katakan, tentulah mereka mencari jalan, ya. La bataghaw, nasai mereka mencari jalan ila zil arsyil sabilah, untuk jalan mendapatkan Tuhan yang mempunyai singgah sana. Tapi tak boleh, tak ada. Dan itulah hakikat, ya. Wa ilahukum ilahun wa la ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan dia saja. Kemudian qala ta'ala qul law kana ma'ahu ila akhir ayat. Sadaqallahu azim.